Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang ketiga. Kita masih lagi pada standard pembelajaran 1.1.2 hubungan dua pembuli ubah. Tapi buku teks muka surat 8 kita nak fokuskan pada contoh 4 sehingga contoh 8. Jadi kita terus kepada contoh 4 iaitu pada buku teks muka surat 8. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N dan M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Punca kuasa 3N yang ini dengan N. Jadi kita buat side by side A dan B. Okey, jadi dia bagi tahu M berubah secara langsung dengan N. Maksudnya hubungan ubahan tu M anak ikan N. M anak ikan N. Dan kalau B berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N, M anak ikan punca kuasa 3N. Nampak perbezaan di sini dengan N dengan punca kuasa 3N. Dan punca kuasa 3 awak kena tulis betul-betul 3 ini di sebelah atas ini bukan di sebelah bawah sini. Alright. Seterusnya kita tukar kepada bentuk persamaan. Jadi anak ikan ini dah jadi sama dengan K. Anak ikan jadi sama dengan K. Sini pun sama. Kita tambah saja, kita tukar saja anak ikan ini jadi sama dengan K. Jadi M sama dengan K punca kuasa 3N. Alright, dan kita gantikan nilai. M ini dengan 0.8. N ini 0.125 untuk kita cari nilai pemalar dia. Untuk kita cari nilai pemalar dia iaitu K. Jadi 0.8 sama dengan K tukar 0.125 iaitu mewakili nilai N. Tengok warna dia yang sama itu. Okey, jadi sama M warna hijau. N warna pink, punca kuasa 3 pun sama. Jadi nak cari nilai K kita bahagikan 0.8 dengan 0.125 kita akan dapat 6.4 bagi soalan A. Tapi yang ini 0.8 bahagi punca kuasa 3 0.125 kita dapat 1.6. Jadi next step kita nak tulis hubungan M dalam sebutan N. Jadi kita tengok yang ni. Yang ini M sama dengan KN. M sama dengan K punca kuasa 3N. Jadi kita tukar K ni dengan nilai yang kita dapat ini. Jadi kita dapat M sama dengan 6.4N. Dan ini M sama dengan 1.6 punca kuasa 3N. Bentuk asal dia ini cuma K saja kita tukar kepada nilai yang kita dapat. Alright, itu cara kita nak mencari nilai K. Asas-asas dia. Kita gantikan nilai, kita dapat nilai K. Itu senang saja. Alright, kita terus pada contoh yang kelima. Buku teks masih lagi muka surat 8. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. cm warna hijau. Diletakkan pemberat 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Okey, kita tengok sini. Baca balik. X berubah secara langsung dengan jisim W. Maksudnya X anak ikan W. X anak ikan W. Dan tukar anak ikan ini jadi sama dengan K. Jadi X sama dengan KW. Lepas tu kita gantikan nilai. Ganti nilai yang diberi. 3 mewakili X iaitu cm. Tengok unit pun kita dah boleh identify di sini. cm. Jadi kita gantikan X dengan 3. Gram. Kita gantikan W dengan 200. Kita akan dapat 3 sama dengan K didarabkan dengan 200. Kita cari nilai K iaitu dapat 0.015 dan kita tulis balik. Kita gantikan K ini dengan 0.015. Jadi kita akan dapat, ya betul, X sama dengan 0.015 W. Kita gantikan saja K ini dengan 0.015. Okey, pandai. Alright. Kita terus kepada contoh 6. Buku teks muka surat 8. Tak pasti. Mungkin 9. Oh, betul. Muka surat 8 lagi. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Ini. Okey, penyelesaian dia sama. Kita tengok. Y anak ikan X. Y anak ikan X. Kita tukar Y sama dengan KX.
gantikan Y dengan 0.14 dan X dengan 0.2 untuk cari nilai K. Apabila kita cari nilai K, kita dapat K sama dengan 0.7 dan kita gantikan dalam ini. K ni kita dah tahu nilai, kita gantikan dengan 0.7, kita dapat Y sama dengan 0.7X. Dan kita cuba jawab soalan A. Apakah nilai Y apabila X sama dengan 5? Apakah nilai Y apabila X sama dengan 5? Kita gantikan saja X ini dengan 5. Jadi kita dapat Y sama dengan 0.7 didarabkan dengan 5, kita dapat 3.5. Itu soalan A. Okay, sama juga dengan soalan B, kita ada ungkapan ini Y sama dengan 0.7X. Jadi kita gantikan saja. Okay, 0.875 sama dengan 0.7X. Jadi X ini kita gantikan, selesaikan persamaan linear ini, kita dapat 1.25. Very good. Okay, next pergi pada contoh 7. Buku teks muka surat 9. Di sebelah dia. Luas L cm persegi, suatu semi bulatan yang ini berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya D. Maksudnya L anak ikan D kuasa 2. Okey, diberi luas semi bulatan itu 3.08. Apabila diameternya 2.8, hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Jadi kita buat dulu bentuk hubungan L anak ikan D kuasa 2. Lepas tu gantikan dalam bentuk persamaan. Jadi L sama dengan K D kuasa 2. Ini. Lepas tu kita gantikan nilai 3.08 ini dengan D. 2.8 ini dengan L. Silap. L ini warna hijau sebenarnya. Terbalik warna. Okey, jadi sama saja. K sama dengan 3.08 dibahagikan dengan 2.8 kuasa 2. Kita dapat 11/28. Jadi, hubungan dia, L bentuk persamaan dia. L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Jadi, yang ini kita nak cari apabila L sama dengan 19.25. Okey, gantikan nilai, kita dapat D. Jadi, di sini kita nak dapat D saja, 28 didarab sini, 11 dibahagikan. Kita dapat 49. Tetapi ini adalah D kuasa 2. Dia nak nilai D sahaja. Jadi, kita buat punca kuasa 2, 49. Kita dapat 7 cm. Selain itu, kita ada langkah alternatif, iaitu dengan menggunakan konsep perkadaran. Kita tahu, kita apabila kita dibahagikan dengan Y dibahagikan dengan X ataupun Y dibahagikan dengan X kuasa N, kita akan dapat satu pemalar. Jadi, pemalar itu adalah sama bagi setiap jadual itu. Sama juga dengan konsep ini. Pemalar bagi semi bulatan ini adalah sama dengan pemalar bagi semi bulatan hijau ini. Jadi, kita gunakan konsep pemalar. Katakan yang ini L1 3.08, D1 2.8, L2 19.25. Yang ini adalah D2. Alright. L1 dibahagikan dengan D1 kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab dia bagi tahu berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Kalau dia cakap kuasa 2 diameternya, kuasa 2 lah. Kalau berubah secara langsung dengan diameternya, tak adalah kuasa 2 ini. Okey, jadi kita buat ini, perkadaran ini. Sebab apa kita buat macam ini? Sebab dia adalah sama, iaitu nilai K dia. Jadi kita gantikan nilai 3.08 dibahagikan dengan 2.8 kuasa 2 sama dengan 19.25 dibahagikan dengan D2 kuasa 2. Okey, kita selesaikan D kuasa 2 ini. D2 kuasa 2 kita dapat 49 dan kita nak D2 sahaja. Jadi punca kuasa 2 49, kita dapat 7 cm. Sama jawapan. Yang ini lebih pendek. Yang ini lebih pendek. Saya sarankan awak guna alternatif ini. Sebab yang ni panjang sikit. Banyak kerja nak buat. Alright, kita pergi kepada contoh yang ke-8. Buku teks muka surat 9. Okey, tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. Maksudnya A anak ikan punca kuasa 2 B.
Okey, diberi ni panjang 9 cm. Ayunan 1.2 saat. Hitung apabila 25 cm. Okey, jadi sama. A anak ikan punca kuasa 2P sebab punca kuasa 2 panjang benang. Okey, jadi tukar anak ikan jadi sama dengan K. Gantikan nilai iaitu 9 cm dengan P. 1.2 dengan A. Okey, dan cari nilai K 1.2 dibahagikan dengan punca kuasa 2, 9. Dan kita dapat K sama dengan 0.4. Maka persamaan dia adalah A sama dengan 0.4 punca kuasa 2P. Dan dia suruh cari apabila P sama dengan 25 ini. Jadi kita gantikan. Straightforward. Kita dapat 2 saat. Okey, ingat sebelum ini contoh 7 kita guna langkah alternatif which is yang lebih pendek pengiraan dia. Okey, yang ini kita tahu ini ya. A1 per punca kuasa P1. Dia datang dari sini sebenarnya. Dia terus direct sini ya. Dia terus direct sini. A1 dibahagikan dengan punca kuasa 2 P1. Ini nilai K. Ini. Dan kita dapat ini, kita gantikan nilai. Okey, kita dapat A2 ini. Maksudnya punca 25 ni kita bawa ke sini. Kita darab. Kita dapat 2 saat. Sama macam pengiraan di sebelah kiri ini. Okey. Jadi, sekian dahulu untuk bahagian yang ketiga ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain jika video ini bermanfaat. Dan kita pergi kepada bahagian 4 selepas ini di sini. Okey, check it out.